Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua. Hari ni 20 bulan 2 2021. Background saya pun nampak bertemakan tahun baru Cina lagi saya rasa masih belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat tahun baru Cina pada kawan-kawan yang menyambut. Kepada tuan-tuan dan perempuan semua, selamat datang kepada program kita malam ni. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang baru like kita punya Facebook, yang baru follow kita punya Facebook, selamat datang. EduSpace ni merupakan penyedia perkhidmatan STEM yang kita buat banyak program-program mengenai STEM untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Dia umum je sebenarnya. Dan selain daripada itu, kita ada juga buat program-program yang mengunsurkan korporat, macam team building ataupun kemahiran komunikasi dan sebagainya. Untuk EduSpace pada waktu PKP ni kita tak dapat buat program-program yang bertemu muka ataupun yang sesi hands on. Kita buat banyak program perkongsian seperti ini untuk kita menyebarluaskan lagi kita punya misi-misi dalam pendidikan negara. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, EduSpace ada menjalankan 2 jenis siri FB Live. Yang pertamanya ialah kita ada sesi FB Live dari guru ke guru, di mana kita panggil para guru ataupun para trainer untuk berkongsikan hal-hal mengenai isu-isu pendidikan dan juga macam mana kita nak menambah baikkan dalam sudut pendidikan. Yang keduanya kita yang malam ni lah kita ada program kerjaya dalam STEM, di mana kita panggil orang yang terlibat dalam industri tersebut ataupun kita panggil ahli akademik untuk berkongsi kan mengenai industri-industri tersebut. Dekat ni kita dah ada 9 untuk masuk kali ni ada 9 siri kerjaya dalam STEM, pelbagai lah, daripada sains sukan, daripada drone, kepada sains bahan dan macam-macam lagi. Kita panggil orang daripada akademik dan juga orang daripada industri. Semoga menjadi buah pembuka lah untuk ibu bapa daripada guru, macam guru kaunseling misalnya. Kita tambah tahu sebenarnya bila kita nak sebut selesai kerjaya dalam sains atau STEM ni, dia bukan setakat jadi doktor ataupun jurutera saja, tapi banyak lagi ruang-ruang dalam contohnya applied science, contohnya kita boleh terbuka dalam ruang kerjaya sini. Alhamdulillah malam ini saya sangat beruntung kerana saya telah menjemput seorang ahli akademik daripada Universiti Putra Malaysia. Macam 2 minggu macam bulan lepas kita ada juga alumni UPM. InsyaAllah minggu depan pun ada juga lagi alumni UPM. Banyak berkaitan dengan UPM sebenarnya EduSpace ni. InsyaAllah pada minggu ini kita punya tema ialah sains veterina kan. Kita nak tahu apa dia sebenarnya sains veterina ni. Saya pada minggu ini sangat bertuah kerana saya disertai oleh Dr. Nur Haryani Muhammad Noor, pensyarah kanan daripada Universiti Putra Malaysia dari bidang sains veterina. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Syihan. Khabar baik, alhamdulillah. Syihan dia sihat juga? Alhamdulillah, semakin kurus Doktor. Mungkin kawan-kawan yang menonton FB Live ni dia sebenarnya nak menengok saya dah berubah bentuk je sebenarnya. Okay, nampak di muka lah, nampak lebih ceria dan lebih sihat. Itu yang penting. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi untuk kita punya mukadimah hanya pada malam ni Doktor kan, mungkin ramai orang yang join kita punya FB Live pada malam ini, dia antara dalam golongan ibu bapa dan guru, ataupun ada juga dalam kalangan pelajar-pelajar dan juga pendidik informal macam saya kan. Dia orang nak tahu sebenarnya apa tu sains veterina sebenarnya. Boleh silakan Doktor. Okey, terlebih dulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Syihan daripada EduSpace kerana telah menjemput saya untuk berkongsi lah mengenai sains veterina. Sebenarnya ada ramai lagi orang yang lebih arif dan lebih bagus lah, dan saya akan cuba untuk berkongsi secara asas lah mengenai apa itu sains veterina.
Okey, saya Dr. Nur Haryani, saya adalah pensyarah kanan di Jabatan Sains Praklinikal Veterina, Fakulti Perubatan Veterina di UPM. Okey, saya tunjuk sikit mengenai Boleh masukkan. okey, saya tunjuk sikit mengenai macam mana saya boleh terlibat sebagai seorang pensyarah lah. Jadi kalau kita tengok dalam slide yang kita ada sekarang ni, saya sebenarnya dilahirkan di Melaka tapi saya bersekolah di Sekolah Menengah Hamzah Macang, Kelantan lah. Saya basically memang orang Kelantan lah walaupun saya dilahirkan di Melaka. So waktu 1997 ni saya adalah salah seorang ahli PRS di sekolah lah. Waktu tu guru dia nama Dr. Roziah lah, Cikgu Roziah. Dalam gambar ni juga sebenarnya ada gambar suami saya sebenarnya, tapi tak apalah, kita tak payah bagi tahu yang mana satu. Waktu ni saya tingkatan 4, 1997. Saya SPM 1998. Kemudian saya masuk matrikulasi, Kolej Matrikulasi Melaka. Saya ambil jurusan sains, biologi. Kemudian saya masuk terus ke Fakulti Perubatan Veterina di UPM dan yang gambar tahun 2005 ni saya waktu ni saya di tahun 4 di fakulti tersebut lah. Jadi waktu ni kalau baju biru ni maksudnya kita panggil scrub suit lah. Waktu ni kita baru lepas selesai pembedahan. Kemudian saya tamat kajian saya pada tahun 2006 ni. Kemudian saya menyambung pengajian saya di Belanda lah. Saya ke Utrecht University di the Netherlands. So saya buat master setahun lebih. Saya bergraduat master 2010 daripada Utrecht University tahun 2010. Kemudian saya terus sambung PhD dan saya habiskan pada tahun 2015. Dan saya terus mengajar di Universiti Putra Malaysia lah pada bermula 2015. Ini 2016 sebenarnya adalah aktiviti yang saya telah jalankan di UPM lah. Jadi saya dikira sebagai pensyarah muda lah, masih lagi pensyarah muda walaupun sebenarnya saya dah tak muda lah. Okey, kita bercakap pasal sains veterina. Jadi perkataan veterina tu sendiri dia sebenarnya berkait dengan kesihatan dan kebajikan haiwan. Kalau kita semua tengok apakah itu kebajikan haiwan, kita kena faham dulu bahawasanya haiwan ni dia memerlukan makanan, nutrisi, kita tak boleh bagi dia stres. Kita perlu mengendalikan haiwan tu dengan baik. Dan dia ada kod-kod amalan kebajikan haiwan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Dan di samping itu untuk sains veterina ni kita memang cuba menjaga haiwan tu supaya daripada jatuh sakit. Maksudnya kita panggil preventive care lah, supaya dia tak sakit. Jadi kita bagi dia makanan yang cukup, kita tak bagi dia stres, kita tak letak dia dalam kawasan yang kecil, rapat-rapat, supaya dia boleh melakukan aktiviti fiziologi dengan baiklah. Jadi bila dia sakit tu maksudnya mungkin salah satu daripada perkara telah berlaku kepada haiwan tersebutlah, sama ada dia stres, tak cukup makan dan sebagainya. Jadi dalam menjaga kebajikan haiwan, kita perlulah, kalau tengok yang kat bawah tu, kita perlulah kawal penyakit dia, rawat bila perlu, bagi tempat penginapan yang bersesuaian, pengurusan nutrisi, pengendalian secara berperi kemanusiaan dan sebagainya. Jadi dalam sains veterina ni kita ada ahli-ahli yang terlibat. Satunya ialah Doktor Perubatan Veterina lah. Jadi Doktor Perubatan Veterina ni lah yang belajar di dua universiti saja di Malaysia, di Fakulti Perubatan Veterina di UPM dan juga di UMK. Dan kemudian kita ada juga Diploma Kesihatan Haiwan di UPM. Yang ni
mereka terlibat dalam sebagai pembantu veterina lah di klinik ataupun di Jabatan Perkhidmatan Veterina lah. Kemudian Shihan, kalau ada soalan Shihan boleh tanya sambil-sambil saya tunjuk slide lah. Okey. Jadi kalau nak jadi doktor veterina, sebenarnya bila kita pilih kerjaya, satu perkara yang kita kena ingat ialah bila kita lakukan sesuatu tu kita mesti berjaya dalam menjalankan perkhidmatan tersebut. Jadi untuk menjadi seorang doktor perubatan veterina yang berjaya, seseorang tu mesti ada sikap yang beretika, bertanggungjawab, memang suka membantu, sukakan haiwan, mesti berani dengan sabar, sebab berani dengan sabar ni penting, lebih penting sebab kita ada, kalau tengok gambar-gambar ni, kita perlu berhadapan dengan beberapa jenis haiwan lah, seperti anjing, kuda, besar ni, kuda, lembu. Jadi mesti seorang yang sabar juga, sebab dia bukan macam doktor manusia, kita boleh suruh dia duduk ataupun kita boleh suruh dia bersabar macam tu. Haiwan tak. Jadi kita mesti ada sikap yang berani nak kawal haiwan tu dan sabarlah untuk tunggu dia supaya dia calm down, and then kita pun jenis yang kena perhati macam tu lah. Adakah okey tak nak buat semua ni, apakah langkah-langkah yang diperlukan. Jadi semua tu kita belajar waktu di UPM lah. Kemudian mesti ada sikap pemimpin, sebab nanti kita perlu bekerja dalam kumpulan kan, kita kena bagi tahu kepada pembantu kita apa yang kita perlu buat, kita nak kena plan apa rawatan yang perlu diberikan. Jadi mesti bijak berkomunikasi, sebab perlu berkomunikasi dengan bukan setakat dengan staff tetapi juga dengan pemilik haiwan. Kita panggil pet parents lah sekarang ni. Ramai orang pelihara kucing dengan anjing, dia orang panggil pet parents. Jadi doktor veterina mesti dia perlu bijak berkomunikasi, tak boleh terlalu malu lah sebab nak kena berbincang dan sebagainya. Dan boleh bekerja secara berkumpulan, ringan tulang, pintar dan mampu menyelesaikan masalah. Dia macam mana? Saya tak letak dia yang paling tinggi sekali, sebab kebiasaannya bila pelajar dia masuk ke program tersebut, pada waktu tahun keempat dengan kelima bila dia jumpa haiwan tu, baru dia perasan dia tak suka dengan haiwan. Baru dia perasan dia tak suka buat kerja-kerja yang berat, dia tak boleh berjalan ke sana dan kemari. Jadi dia bukan setakat pintar dan mampu menyelesaikan masalah, dia kena ada elemen-elemen yang dekat atas yang telah saya beritahu tadi. Tapi pintar dan mampu menyelesaikan masalah adalah satu elemen yang paling penting juga, kerana nak kena belajar kucing anatomi dia macam mana, anjing anatomi dia macam mana. Dia ada banyak elemen di dalam program tersebut. Dan ada beberapa kawan saya yang waktu belajar memang tak boleh nak bawa program tersebut kerana dia memang memerlukan kita punya kepintaran jugalah, dan kita mampu menyelesaikan masalah. Dan satu yang paling penting juga, kita tak boleh buat masa ni kita tak buka lagi kepada orang golongan kurang upaya lah. Contohnya yang dia mesti ada dia tak boleh cacat anggota badan, tak boleh buta warna, sebab kita ada beberapa benda yang kita kena buat kan untuk mendiagnosis masalah. Saya amat tertarik dengan menengok apa salah satu poin yang doktor tunjukkan tadi, di mana kita nak berani dan sabar tu kan. Saya teringat satu situasi saya masa kecil dulu, ada membela arnab. Jadi bila arnab tu sakit kan, arnab ni satu haiwan yang senyap, tapi bila dia di dalam keadaan kesakitan ke apa, dia ada bunyi yang bila kita dengar tu meruntuhkan hati ya kan. Dia ada dalam suasana distress tu kan. Jadi
kalau macam nurse ataupun doktor manusia, dia ada belajar sedikit psikologi macam mana kita nak menguruskan pesakit kan. Kalau dalam doktor veterina dia ada tak macam kursus contohnya lah menundukkan ilmu-ilmu menunduk haiwan ke macam mana? Ada ke kursus kita tak ada ilmu menundukkan haiwan, tapi kita belajar cara pengekangan yang betul. Kita belajar cara-cara supaya macam kalau tengok anjing tu, pasal tak dia dipakaikan muzzle ni? Jadi kita sebelum kita buat apa-apa rawatan, kita pastikan kita ambil, kita panggil langkah-langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan daripada digigit. Macam kita akan ambil lah langkah-langkah tersebut. Kalau macam kuda ni, kita akan make sure kita jangan duduk betul-betul kat belakang dia supaya tidak ditendang. Jadi kita ada, kalau macam lembu, kita perlu kekang, ada bukan panggil ilmu penunduk, tapi kita kena mengekang haiwan tersebut lah. Dia kena ada kawasan nak mengekang haiwan tersebut. Kita tak boleh secara tiba-tiba nak pegang dia seorang-seorang, tak. Macam mungkin arnab tu ada cara kita nak pegang dia untuk bagi ubat dan sebagainya lah. Jadi dia ilmu pengekangan lah kita panggil, nak pegang haiwan tu dengan baik. Macam tu lah. Yang behavior tu dia ada juga, tapi tidak secara mendalam dalam program doktor perubatan veterina lah. Macam tu lah. Jadi tapi saya tak nafikan behavior tu penting lah. Kita silakan doktor. Kalau doktor veterina ni, dia lebih kepada kita panggil observe. Kita macam suka kita belajar cara memerhati haiwan tu, macam yang normal dengan tak normal. Maksudnya kalau saya tengok haiwan tu dia tempang ke apa, saya dah tahu awal-awal dah. Dia tak perlu tunggu sampai dia menjerit-jerit. Maksudnya kita dah tahu dah, oh ni sakit ni. Kita dah tahu dah kita mesti nak buat apa. Macam tu lah. Jadi kita orang lebih kepada observation, tengok. Dia tak seperti yang keluar suara tu terus. Tengok, ni nampak macam monyok je ni. Jadi itu benda yang kita orang lebih dititik beratkan lah. Tapi pengekangan tu selepas tu bila kita nak buat rawatan. Dia boleh teruskan doktor? Silakan. Okey, lepas kalau katakan cikgu ataupun ibu bapa dia dah tahu anak-anak dia, sebab anak-anak ni pentingnya dia tak boleh kesian dengan haiwan tu. Dia satu masalah juga kalau terlalu kesian, sebab bila jadi doktor veterina kita kena kalau kita nak bagi ubat, kadang-kadang kita kena cucuk dekat haiwan tu kan. Jadi dia tak boleh seseorang yang terlalu kesian sangat pun tak boleh juga. Maksudnya kita perlu ada empathy. Kesian sangat tu tak boleh sampai tak boleh nak buat apa-apa kan. Jadi kalau ibu bapa perasan anak-anak mereka atau murid mereka jenis yang berani, sabar dan boleh buat aktiviti yang kita panggil agak lasak jugalah. Jadi bolehlah jadi doktor veterina. Sebab tengok kalau yang macam kat bawah ni kan, nak kena rawat harimau, mungkin kena bekerja di underwater world Langkawi ni, rawat penguin. Kemudian yang ni kawan saya ni lah, dia di klinik veterina. Kucing okey lah. Tapi kalau ada anjing, takut pula dengan anjing. Dia saya sendiri waktu saya belajar pun saya jumpa anjing pertama kali saya pegang betul-betul masa saya tahun 4 lah. Sebenarnya sebelum tu saya tak pernah pegang lah anjing. Kemudian saya punya senior, saya ingat Chinese guy lah. Dia yang ajar saya macam mana nak bagi ubat kepada anjing tu lah. Jadi kita kena buka mulut dia, kita kena masukkan tangan. Jadi waktu tu pertama kali lah saya pegang. Jadi kena orang yang betul-betul okey sanggup nak buat benda ni. Sebab kalau nak bagi makan ubat mesti pastikan anjing tu telan terus ubat tu kan. Tak boleh pula. Kadang-kadang dia kemam, lepas tu dia keluarkan balik. Jadi dia cerdik juga haiwan-haiwan ni. Jadi kena beranilah. Tapi
untuk kerjaya ni kita tak ramai ambil graduan, kita tak ramai ambil pelajar sebenarnya. Setiap tahun kita ambil dalam lebih kurang 120 orang, itu maksimum kapasiti lah untuk Fakulti Perubatan Veterina di UPM. Dan maksudnya kita ada pelajar kena belajar selama 5 tahun, jadi kita ada 5 kelas lah, tahun 1 hingga tahun 5. Kebiasaannya 100% graduan kita bekerja selepas bergraduat lah. Saya sendiri dalam masa 2 bulan saya terus bekerja lepas saya bergraduat. Pekerjaan saya yang pertama di klinik veterina lah di Langkawi. Kemudian pekerjaan saya yang kedua, saya menjadi kita panggil technical sales lah. Saya jual mesin waktu tu, kita panggil IDEX mesin lah. Dengan lepas tu pekerjaan saya yang ketiga menjadi tutor lah, pensyarah. Jadi kebanyakan graduan ni dia akan lepas bergraduat tu dia akan cuba beberapa jenis pekerjaan sebelum mereka betul-betul berada di bidang yang mereka suka. Sebab doktor veterina boleh kerja dekat zoo, boleh kerja dengan ayam, ladang ayam, boleh kerja dengan kucing, dengan anjing, boleh kerja dengan lembu, dengan kambing. Jadi pada waktu beberapa tahun yang terawal tu biasanya kita cuba nak mencari bidang skop yang mana yang kita sukalah. Tapi kebanyakannya memang bekerja lah. Dan kalau tak bekerja dengan orang lain, mereka bekerja sendirilah, iaitu mereka membuka klinik veterina. Dan trend kini memang kebanyakan graduan kita buka klinik veterina lah. Setakat ni kita mungkin ada dalam lebih kurang 400 klinik veterina di seluruh Malaysia. Saya rasa lebih daripada itu dan kita nampak trend tu meningkat sebab ada permintaan yang sangat banyak kan. Selain daripada tu, kita juga boleh tengok pelajar doktor perubatan veterina ni boleh bekerja di sektor awam, iaitu yang paling utama di Jabatan Perkhidmatan Veterina bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani tu. Kemudian boleh juga bekerja di Jabatan Perikanan, boleh kerja di periritan. Kemudian di sektor awam dan swasta dan di sektor swasta lah. Di pharmaceutical companies, di company yang jual makanan haiwan. Kemudian boleh sambung pengajian macam saya sambung pengajian saya ke peringkat PhD lah. Tapi ada juga yang sambung di bidang-bidang lain, contohnya buat vaksin, buat probiotics. Sangat versatile. Memang tidak hanya tertumpu di fakulti yang berkaitan dengan haiwan, kebanyakannya mungkin di fakulti fakulti medik pun ada, dentistry pun saya tahu ada. Salah satu sebabnya sebab bila di tempat-tempat lain tu mereka ada juga menjalankan kajian menggunakan haiwan. Jadi kita perlukan doktor veterina untuk memastikan tahap kebajikan haiwan yang paling baik lah. Dan selain daripada itu, macam kalau saya di Jabatan Praklinikal, kita buat kajian yang tak membabitkan macam penyakit-penyakit haiwan. Kita macam lebih kepada pengeluaran dan benda tu mungkin bertindan dengan yang di medik juga. Jadi boleh dikatakan doktor veterina ni boleh di mana-mana lah. Jadi tak semestinya jadi doktor perubatan veterina saja. Tapi kita masih lagi memegang title doktor tu lah sampai bila-bila. Sampai mati lah kiranya. Dan gaji ada ramai orang nak dengar tu. Bila kita dah graduate tu sebenarnya kita boleh dipanggil doktor. Ya. Betul. Lepas tu bila saya dah sambung belajar lagi, habis PhD, dia orang kata dah double doktor dah. Okey. So itulah. Tapi betul, doktor veterina lepas bergraduat je memang panggil doktor. Okey, ni antara salah satu perkara yang memang berlaku terhadap diri saya juga, salah faham terhadap doktor perubatan veterina. Saya rasa mungkin benda ni dah kurang sikit sekarang berbanding waktu saya dulu-dululah, waktu saya mula-mula nak sambung dalam bidang ni lah. Macam pakcik saya pun tanya, betul ke nak buat doktor perubatan veterina ni?
Bukan kena pegang anjing ke, bukan kena pegang babi ke, okey ke. Jadi sebenarnya bila kita dalam bidang ni, kita memang perlu faham bahawasanya anjing dengan babi pun makhluk Allah juga. Jadi bila mereka sakit dan sebagainya, memang doktor veterin adalah menjadi tanggungjawab. Ini memang dalam kita punya ikrar doktor veterina lah untuk memberikan rawatan kepada semua jenis binatang. Jadi tapi memang tak dinafikan lah, waktu saya mula-mula kerja di Langkawi tu, waktu saya rawat anjing tu dekat luar klinik, masa tengok tu macam orang lalu lalang pun orang pandang je. Lepas tu kita pun mula-mula rasa segan, tapi lama-lama tu memang itu tanggungjawab doktor veterina kan untuk merawat anjing-anjing tersebut. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk sekarang ni lebih banyak memberi informasi lah bahawasanya selepas pada kita buat rawatan tu, kita pun macam biasa juga solat kita, sebab waktu kita di dalam klinik biasa kita pakai lab coat atau baju lain kan kat atas. Jadi bila kita nak semayang and everything tu, kita memang tukar baju lain dengan samak semua. Jadi kita solat macam biasalah, kemudian kita sambung kerja kita semula. Jadi benda tu tidak menjadi masalah lah. Cuma atas pelajar-pelajar lah, kalau mereka rasa tak naklah pegang anjing dengan babi, jadi mungkin program ni tak sesuai untuk mereka lah. Satu lagi, yang ni Dr. Taqiyuddin lah. Dr. Taqiyuddin ni junior saya lah, dan dia memang bagi rawatan secara percuma kepada anjing dengan anjing jalanan lah. Saya rasa isu yang saya nak bangkitkan ialah sebenarnya adalah penting untuk masyarakat umum faham bahawa kita perlu membuat pengkasian kepada kucing dengan anjing untuk mengelakkan perkara-perkara seperti pembuangan binatang-binatang tersebut kembali semula kepada doktor veteriner, ataupun anjing-anjing dan kucing-kucing ni berkeliaran secara banyak pula di luar, sebab itu menunjukkan bahawasanya populasi yang tidak terkawal. Jadi kita sekarang ni cuba untuk memberi pemahaman kepada masyarakat supaya kalau nak membela, jangan beli yang kucing mahal-mahal. Banyak yang boleh kita adopt. Itu satu. Dan bila dah adopt, sila kasih kucing tersebut supaya tidaklah berlaku masalah kucing yang terlalu banyak dekat atas rumah dengan pembuangan kucing. Jadi kita bolehlah tengok pengurangan kucing jalanan, macam itulah. Jadi ini sebenarnya mesej yang saya nak berilah. Ada satu lagi soalan doktor mengenai salah faham ni. Ini kebanyakannya salah faham daripada macam adik-adik lah, daripada dia orang dalam sekolah lagi ni. Selalunya dia orang akan tanya saya, mungkin saya masa SPM pun sama lah, kadang-kadang bila kita nak ambil pengajian ke lebih tinggi, kita tak minat satu bidang. Contohnya masa saya SPM dulu memang tak boleh sungguh lah dengan biologi, jadi saya sedaya upaya tak nak ambil apa-apa berkaitan dengan bidang biologi masa dalam universiti nanti. Tapi akhirnya bila saya ambil Bachelor of Science in Chemistry, rupanya ada biochemistry kan, rupanya Allah ada biologi rupanya kan, macam mana kan. Jadi ada tak perkara yang macam, kalau contohnya kita nampak lah doktor veterina ni untuk orang yang minat biologi, tapi ada tak elemen fizik ataupun elemen kimia dalam dalam kursus doktor veterina ni, doktor? Okey, yang itu saya go pada yang ini. Jadi kalau kita tengok dalam gambar ni, kalau boleh perhatikan, satu perkara yang menarik, dia sama juga dengan saya. Sebenarnya saya tak tahu saya nak jadi apa pada waktu saya student matrikulasi dulu. Tapi saya nampak doktor veterina tu adalah salah satu peluang untuk ke arah kerjaya yang lebih versatile lah. Waktu tu saya tak berfikir sangat mengenai saya nak lari daripada biologi ataupun fizik.
ataupun kimia. Sebab pada waktu tu saya biasanya kalau saya belajar elok untuk kimia, okey saya dapat markah tinggi untuk kimia. Kalau saya belajar elok untuk biologi, saya dapat markah tinggi untuk biologi. Untuk fizik pun sama. Jadi waktu tu saya tak ada nak lari daripada fizik ataupun biologi ataupun kimia. Saya waktu tu saya cuma pilih sesuatu yang saya rasa kerjaya versatile lah. Dan dalam kes doktor perubatan veterina ni, tentu sekali bila kita tengok kursus ni memang sangat berkait rapat dengan biologi lah, tentu sekali lah sebab semuanya haiwan hidup kan. Tapi dalam elemen merentas disiplin ni, dalam satu-satu kerjaya tu kita tak boleh nafikan bahawasanya ada elemen fizik, matematik, biokimia dan sebagainya. Sebab bila menjadi doktor perubatan kita, bila kita kena buat keputusan dan keputusan lah. Contoh alatan kita pakai X-ray. Jadi X-ray, kalau fizik kita belajar mengenai radiation, dan kalau kita kata ada masalah mengenai patah dan sebagainya, kalau kita belajar waktu kita belajar dekat ni dia terputus sebentar. Hello? Ya. Yeah. Okey dah? Boleh teruskan Doktor? Okey, kalau macam yang kita tengah tengok sekarang ni, doktor perubatan pelajar doktor perubatan veterina tahun 3 ni, dia sebenarnya tengah nak ultrasound rusa. Saya tak tunjuklah rusa tu. Jadi rusa ni perlu dikekang, so kita kena mengekang dia dalam benda besi ni lah. Kemudian kita kena gunakan alatan, kita kena ultrasound dia. Waktu ni kita nak buat, kita panggil pregnancy diagnosis lah. Tahu berapa bulan. Saya tak pandai lah buat benda ni. Yang ni Prof. Dr. Zuki lah dia yang pandai buat ultrasound untuk menentukan berapa usia kandungan untuk rusa tersebut lah, dan kalau dia bunting lah. Dalam kes ni, selain daripada kita mengenal pasti mengenai ini adalah alatan ultrasound, apakah prinsip-prinsip di sebalik ultrasound ni, macam kenapa warna dia keluar macam ni. Kemudian selain daripada tu, kita mesti juga tanya dekat penternak, macam mana pengurusan untuk rusa tersebut, berapa banyak makanan kita beri, berapa pertumbuhan haiwan tersebut, dan kita mungkin macam nampak pertumbuhan berat badan tu macam nampak macam perkara dalam biologi. Padahalnya kalau kita perhatikan dengan lebih mendalam, pada waktu ni lah kita nak aplikasikan matematik. Contohnya ada growth curve, masa ni lah polynomial curve ke. Dan satu lagi, bila kita cakap mengenai ekonomi, berapa yang optimum, berapa margin, berapa costing, semua tu memang ada merentas dalam disiplin tu, ada dalam program tersebut lah. Jadi sebab kita pun faham bila doktor perubatan veterina dia nak bercakap dengan dia nak bagi nasihat kepada contohnya penternak dan sebagainya, mereka bukan setakat kena faham mengenai biologi, dia kena bagi tahu juga dekat penternak berapa banyak makanan nak beri, kenapa kita nak beri banyak ni. Mungkin ada kombinasi-kombinasi makanan, macam kalau lembu dia bagi pellet, dia ada juga bagi rumput, tapi yang mana satu kombinasi yang boleh memberikan kos yang paling murah. Jadi benda tu, elemen tu mesti ada dalam pengajian tersebut, dan doktor veterina kena ada skill ni, tidak secara mendalam tapi secara aplikasi lah untuk benda tersebut. Jadi bagi saya, saya punya saya punya subjek yang saya ajar dekat di UPM adalah perniagaan veterina, sebab PhD saya ada dalam ekonomi pengeluaran dan penyakit haiwan lah. Jadi saya ajar subjek
keusahawanan, dan dalam tu ada ekonomi, basic ekonomi saja, pengeluaran, margin dan sebagainya. Dan semasa mereka belajar di Fakulti Perubatan Veterina, kita ada satu subjek kita panggil problem based learning. Pada waktu tu saya sebagai facilitator lah, kita ada case daripada awal sampai habis, apa yang case tersebut dan macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Jadi saya adalah facilitator untuk subjek tersebut, dan dalam kita menjadi facilitator tu, dalam tu kita boleh nampak elemen merentas pelbagai subjek lah. Contohnya ada subjek anatomi, kemudian subjek fiziologi, kemudian ada subjek patofiziologi, dan mungkin ada sikit mengenai epidemiologi. So itu merentas juga pelbagai subjek di bawah subjek problem based learning. Yang itu kita memang adalah supaya pelajar dia ada skill untuk problem solving tu lah. Kemudian saya punya bidang penyelidikan saya lebih kepada mengira berapa kos untuk satu-satu penyakit lah, dan dia agak versatile sebab saya bukan setakat buat penyelidikan tu untuk ikan, tapi juga untuk lembu dan sebagainya lah. Jadi agak versatile lah dalam hal ni. Okay, yang ni saya cuma tunjuk siap. Go pada Syihan, ada soalan lain? Boleh tunjuk. Boleh silakan doktor. Ada nak tunjuk apa? Nak tunjuk aktiviti belajar. So okay. Sebab kita boleh tunjuk apa aktiviti belajar lah. So yang ni sebab saya mengajar subjek ni, tapi saya ada buat program siswapreneur vet. Jadi kita bekerjasama dengan Felcra, kita ada aktiviti dekat dalam kelas lah. Waktu ni sebelum PKP, tahu. Sebelum COVID. Jadi benda-benda ni adalah yang best antara semuanya berkumpul-kumpul ni memang sebelum PKP. Sebelum PKP lah. So kita ada aktiviti di dalam kelas lah. Kemudian kita ada, waktu tu saya buat lawatan ke Felcra Bio Valley, kita nak tengok macam mana urusan mereka. Kemudian kita ada buat aktiviti bersama-sama, tengok macam mana dia buat pengeluaran baja, sebab baja pun adalah salah satu sumber pendapatan kan. Jadi ini adalah aktiviti kita kira kos. Kita boleh nampak kalau ada ibu bapa dan guru di luar sana yang menonton kita punya FB Live ni, boleh pesan dekat murid-murid ataupun anak-anak, tak semestinya nak ambil doktor veterina tak ada elemen matematik, tak ada elemen perniagaan atau ekonomi kan. Dia kena belajar sekali kan. Dia kena belajar. So yang satu lagi dia rasa enrichment lah bila kita belajar benda tu. Dia bukan perkara yang sia-sia. Dia berkembang. Jadi yang ni kita buat aktiviti dekat Kampung Bandar. Yang ni untuk pelajar tahun akhir. Dia lebih advance sikit lah. Jadi waktu ni kita dah belajar pasal penyakit lah di Kampung Bandar Banting. Kita ada buat projek sahabat KPLB ni dengan komuniti. Lepas tu pelajar-pelajar kita buatlah postmortem ikan. Waktu ni postmortem ikan. Ini pelajar tahun akhir lah ni. Lepas tu kita ada ceramah. Ni memang aktiviti yang doktor veterina kena buat lah. Kena bagi ceramah macam mana penjagaan ikan yang baik. Lepas tu cuba demonstrasi kan. Jadi dia kena explain apa perubahan yang berlaku yang kita boleh katakan penyakit kat ikan. Ikan pun ada penyakit yang kita perlu ketahui lah. Dalam kes ni pelajar kena ajar dekat peternak macam mana nak menjaga kualiti air, nak monitoring lah kiranya.
Yang ini adalah yang pelajar bagi ceramah dekat peternak lah waktu ni. Ni antara aktiviti Ni saya ada nampak satu trend untuk macam pelajar-pelajar di universiti. Pada mula awalnya kalau dia orang ada pembentangan tu bermula nervous. Tapi akhirnya bila kita tanya, dia orang rasa seronok. Bila berjumpa dengan komuniti, bila berjumpa berkongsi ilmu kan. Jadi itu adalah satu perkara yang kepuasan yang immediate bagi pelajar kan. Jadi bagi doktor apakah immediate reward sebenarnya kalau doktor bila dapat bekerja dalam bidang ini? So bagi saya lah betul lah yang Shihan bagi tahu tadi tu lah. Kita dalam bidang ni kita punya reward kita of course lah kalau kita tengok dulu waktu saya sambung belajar tu saya tak perasan lagi bahawasanya saya cuma bayar like 10% sahaja daripada keseluruhan kos untuk pengajian. Maksudnya 90% lagi adalah ditanggung oleh pembayar-pembayar teks. Jadi bila kita dah bekerja ni baru kita faham bahawasanya sebagai doktor perubatan veteriner kita perlu memberi semula kepada komuniti. Jadi selepas beberapa tahun saya sambung belajar dan sebagainya, saya rasa selain daripada saya mengajar, iaitu saya memberikan ilmu kepada kepada pelajar, saya suka juga kalau boleh membantu komuniti dan kita pada akhirnya kita memang nak mempunyai orang panggil kepuasan daripada segi material lah, maksudnya keuangan, ada duit, maksudnya ada gaji. Tapi kita juga nak kepuasan dari segi bila kepuasan di akhirat lah, maksudnya pahala. Dalam kita menjalankan projek-projek sebegini, kita boleh membantu peternak, kita boleh kita boleh merawat haiwan. Jadi bagi saya apa-apa aktiviti yang saya buat sekarang semuanya memang sebab kita rasa dah tiba masanya kita mencari tu keredaan daripada Allah lah, cari yang akhirat lah. Sebab kita pun rasa dah beberapa tahun kita sambung belajar, kita semua benda kita buat untuk diri kita. Ni dah tiba masanya untuk kita memberi pada orang lain dan dia memang rasa sangat seronok lah lepas tu bila penternak kata bolehlah kita buat projek lain lagi, bolehlah bantu untuk buat persijilan MyGap pula ke, ataupun dia dan komuniti dia memang sangat suka berinteraksi dengan pelajar. Dia nampak pelajar tu macam bagusnya pelajar-pelajar ni dia orang suka belajar, dia orang faham dengan cepat, dia orang nak buat tu dengan ni. Jadi komuniti pun suka, pelajar apatah lagi. Jadi bagi saya itu immediate reward. Satu lagi, kalau jenis yang suka menjadi penyiasat, saya memang suka. Menyiasat ni saya suka. Jadi kita terus, lepas tu kita nak buat apa? Kemudian jadi apa? Kemudian jadi apa? Kemudian jadi apa? Kalau jenis yang suka menyiasat tu, memang sesuai lah jadi penyelidik, jadi pensyarah. Itu memang immediate reward. Lepas dapat menyelesaikan masalah, dapat tahu apa masalah dia, memang seronok lah bagi saya. Itu memang immediate reward lah. So itu antara satu benda yang memang seronok lah. Dia penat. Ya, silakan doktor. Dia memang penat tapi kita rasa puas lah sebab kita tahu akhirnya ada orang yang dapat manfaat. Macam itulah. Dia pasti ramai orang yang menonton kita punya AB Live doktor, mungkin dia dah terbakar lah sikit kan bila kita nak tengok kita menarik je rupanya kerjaya sebagai doktor veteriner ni kan, boleh berjumpa dengan orang, lepas tu satisfaction bila kita nak menyelesaikan masalah orang tu, bila kita tengok wajah peternak tu kata rupanya inilah dia kan. Mungkin ada yang terbakar nak bagi tahu anak-anak ataupun nak bagi tahu murid dia kan, okay please kalau boleh ada yang berminat, memang cikgu nak sangat kamu masuk ni. Boleh doktor terangkan sikit macam mana nak masuk ke laluan pengajiannya?
untuk Betul. bidang ini? Kalau saya ingat Silakan. dulu waktu saya sambung belajar lah, sebab kita dapat beasiswa kan daripada kerajaan, dan memang suami saya pun mengingatkan bahawasanya duit yang digunakan tu adalah duit rakyat. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kepada saya untuk kembali, dan dia dah jadi fardu kifayah lah. Saya ni adalah pinjaman kepada masyarakat. Macam tu lah. Jadi bila kita faham tanggungjawab macam tu, saya rasa ibu bapa dia kena pandang, dia memang mungkin nampak tak banyak dia ada benefit keuangan, tapi ibu bapa kena pandang bahawasanya ini juga adalah salah satu amal jariah lah kepada masyarakat, bukan setakat menjadi doktor manusia lah, macam tu. Begitu. Mungkin satu sebelum kita nak mengakhiri ni kan, mungkin doktor ada pesanan kepada mungkin adik-adik yang nak sambung belajar dalam bidang ini, ataupun pesanan kepada untuk menggalakkan lagi ramai lagi wanita masuk dalam program macam ni. Silakan doktor. Okey, pesanan saya kalau berminat, memang sebab program ni sangat-sangat hot. Maksudnya walaupun kita letak 3.5 ke atas, tapi kebanyakan yang mohon memang dapat 4 flat yang nak mohon masuk ke doktor perubatan veterina ni. Jadi kena tonjolkan sisi anda yang berlainan sedikit, supaya masa interview tu memang orang yang interview tu nampak terus, oh memang pelajar ni sesuai untuk masuk dalam program ni. Jadi kena ada juga yang skill-skill yang lain selain daripada pointer yang baik lah. Kemudian kena berdoa, and then apabila nak buat apa-apa saja benda, nak sambung belajar atau sebagainya, kena dapat restu ibu bapa lah. Dalam kes saya restu suami lah, sebab waktu saya nak sambung belajar, saya memang tanya dengan suami, boleh ke saya nak sambung. Jadi restu orang tua, restu orang terdekat sangat penting. Kemudian selalu buat yang terbaik, dan pastikan kita dah nampak dah kita punya visi akan datang tu, kita nak jadi apa. Sebab kita akan habiskan masa kita untuk sambung belajar, jadi kita tak nak buat benda tu separuh jalan. Dan kemudian waktu kita belajar tu, kita kena tanya diri kita, adakah kita gembira dengan program tersebut, adakah kita gembira dengan kerja tersebut. Sebab pada akhirnya kita perlu faham bahawasanya kegembiraan dalam melakukan pekerjaan tu adalah yang paling penting. Sebab kadang-kadang bila benda tu dah jadi macam beban, kita pun dah tak seronok, kita pun tak nak buat, dan itu yang menyebabkan depresi dan sebagainya. Dan satu lagi, kita kena tahu bahawasanya tuah ni dia tak datang macam tu saja. Dia mesti ada orang panggil kerja keras. Lucky is opportunity meets hard work. And saya memang selalu berpegang pada kata-kata ni lah. Bila ada je saya rasa opportunity, saya akan bekerja keras, dan kemudian memang insyaAllah akan ada, kita panggil tuah untuk sesuatu perkara yang kita jalankan tu lah. Jadi tak semestinya mungkin kita orang yang paling pandai dan paling bijaksana, tapi kalau kita bekerja keras dan kita menggunakan skill-skill kita yang lain, insyaAllah kita boleh berjaya. Macam tu lah. Okay, itu sahaja Shihan. Baik, terima kasih banyak doktor atas ni. Mungkin doktor ada sedikit perkongsian mengenai tabung kebajikan haiwan UPN. Saya jadi kita ada inisiatif sekarang ni tabung kebajikan haiwan. Kalau tak boleh buat, tak boleh jadi doktor perubatan veterina, masih lagi boleh menyumbang kepada kebajikan haiwan. Jadi kita ada inisiatif daripada Wazan di UPM. Jadi kita akan jalankan aktiviti seperti pengkasihan haiwan terbiar, kita akan bantu golongan-golongan yang tidak mampu untuk membuat rawatan. Kita insyaAllah kalau ada pemeliharaan haiwan, kita juga akan cuba laksanakan di bawah inisiatif ni lah. Dan kita memang visi penubuhan tabung kebajikan haiwan ni adalah selaras dengan Akta Kebajikan Haiwan, sebab kita nak penerapan nilai kebajikan haiwan yang ditingkatkan secara berterusan,
kita perkasakan perkara tersebut, kita cuba untuk libatkan semua pihak dan kita nak benda tu dibudayakan dalam masyarakat. Dan bagi pihak UPM, kita nak cuba memberikan manfaat atau melindungi haiwan menggunakan dana dari tabung tersebut. Kita nak melegakan haiwan daripada penderitaan, kita nak memelihara hidupan liar dan kita nak menggalakkan serta meningkatkan pemahaman orang ramai terhadap kebajikan haiwan. Itu memang visi penubuhan tabung kebajikan haiwan. Dan dia yang paling menarik ialah tabung ni dia bukan the normal normal foundation tu, dia ada sebenarnya ada tabung wakaf sebenarnya, Syihan. Jadi untuk orang Islam, tabung wakaf ni maksudnya bila kita bagi sumbangan tu, insyaAllah kita harap benda tu berkekalan lah sehingga ke akhir zaman lah, macam tu lah. Jadi itu yang benda yang menarik untuk tabung ni lah. Terima kasih banyak-banyak pada Dr. Norhariani kerana sudi berkongsi mengenai sains veterina. Saya pun sebenarnya tengah panik ni sebab gambar saya tengah hilang kan. Tiba-tiba ada suara je kan. Tapi perjuangan masih diteruskan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Norhariani untuk kita punya sesi malam ni. Semoga bertambah maju dan bertambah mutu, insya-Allah. Kita minta doktor tunggu sebentar. Kita ada selalunya dalam FB Live ni kita ada satu sesi rahsia. Mungkin penonton-penonton yang menonton FB Live ni dia nak mendengar sesi rahsia ni untuk tuan-tuan dan perempuan yang menonton, mungkin ada daripada golongan cikgu, mungkin ada nampak saya post sesi geletek otak EduSpace di grup-grup guru dan pendidikan STEM di Facebook. Mungkin dia orang berminat untuk mengetahui apakah jawapan dia kan. Mungkin ada nampak apa sesi sebentar kan. Jadi ada minggu ni teka-teki mancis datang lagi kan. Macam mana kita nak alihkan 3 batang mancis untuk jadikan ikan mancis yang menghadap ke sebelah kiri, menghadap sebelah kanan. Jadi jawapannya ialah jadi ada 3 step je kita alihkan. Yang putih tu ialah apa yang kita dah alihkan kepada atas kan. Jadi nanti saya akan insya-Allah postkan dia punya jawapannya di website EduSpace. Selain tu juga untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kita ada buat pertandingan terkini bagi siapa follower EduSpace yang dah masuk ke channel Instagram EduSpace kan. Kita ada pertandingan teka image bawah mikroskop kan. Saya ada ambil gambar-gambar bukannya menggunakan angle-angle yang pelik, tapi kita menggunakan mikroskop. Kita tuan-tuan perempuan perlu meneka apakah gambar tersebut untuk berpeluang memenangi voucher KFC yang bernilai RM20 kan. Jadi kita ada 4 pusingan untuk program apa tu ni. Pusingan pertama bermula daripada 18 Februari, daripada Khamis minggu ini sampailah 25 Februari, itu Khamis depan kan. Jadi setiap pusingan dia akan ada gambar yang berbeza. Tuan-tuan dan perempuan, untuk gambar minggu ni ialah ini apa ni kan. Apalah gambar ni kan. Nampak doktor ada tekaan ke doktor? Ini image apa? Mungkin ya. Mungkin tak perasan aku jadi bagi siapa yang mempunyai mata yang tajam ataupun mata yang boleh zoom benda-benda halus ni, boleh join pertandingan apa tu EduSpace. Untuk maklumat lanjut, tuan-tuan dan perempuan boleh follow kita punya Telegram channel, link yang ada kat bawah, ataupun boleh saja pergi ke page EduSpace untuk tengok dia punya syarat pertandingan. InsyaAllah mari kita sama-sama doakan semoga wabak pandemik COVID ni segera diangkat oleh Subhanahu Wa Taala, supaya kita boleh buat program bersemuka seperti biasa. Dan juga ucapan selamat maju jaya kepada calon SPM 2020 yang ambil pada tahun 2021 kan.
cuba sedaya boleh. Sekarang lah ini waktu yang kita tunggu-tunggu. Walaupun cuba habis baik, peperangan belum lagi tamat. Masih ada lagi masa untuk improve. Ya, jadi jangan putus asa. InsyaAllah pada minggu hadapan kita ada lagi sesi kerjaya dalam STEM yang ke-10 dengan orang bekas staff UPM juga. Kalau nak tahu boleh tengok, boleh tunggulah kita punya iklan siapa. Okay, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Haryani untuk datang menjadi panel kita punya kerjaya dalam STEM. Sekian Sama-sama. daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.